Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk subjek hari ini ialah subjek ibadah. Kita pergi ke dalam tajuk solat jenazah. Solat jenazah, pengertiannya ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas jenazah orang Islam. Hukum fardu kifayah. Okay, maksud fardu kifayah ni ia wajib dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat lah. Contohnya dalam satu kampung tu mesti ada orang yang melakukannya. Kalau tak ada langsung orang yang melakukan ataupun mengabaikan benda tu, maka jatuh berdosa lah semua orang di dalam kampung tersebut. Itu contohnya ya. Okey, kita pergi kepada rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah yang pertama ialah niat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, memberi salam. Yang keenam, mendoakan jenazah. Yang ketujuh, berselawat ke atas Nabi. Okey, untuk urusan jenazah ni, ia mengutamakan wali utama. Contoh wali utama macam bapa, datuk, anak-anak lelaki, cucu-cucu lelaki. Itu yang diutamakan. Orang-orang ni diutamakan untuk menguruskan jenazah tersebut. Ya, bukan sahaja orang lelaki. Bukan sahaja orang lelaki ya. Orang perempuan ni pun perlu untuk menguruskan jenazah keluarga tu sendiri. Ya, kita perlu belajarlah daripada sekarang ni, termasuklah ustazah. Mungkin akan datang, kita tak tahu kan siapa yang pergi dulu. Sebagai persediaan, belajar daripada sekarang. Okay, kita pergi kepada dalil solat jenazah. Sabda Rasulullah SAW, "Sallu ala mautakum bil-laili wan-nahar." Diriwayatkan oleh Ibnul Majah. Maksudnya, solatlah kamu ke atas orang yang mati di kalangan kamu pada waktu malam atau siang. Tak kisah waktu malam atau siang untuk solat jenazah. Antara perkara sunat semasa solat jenazah, yang pertama, imam berdiri di kepala jenazah lelaki dan di pinggang bagi jenazah perempuan. Yang kedua, solat jenazah dilakukan secara berjemaah. Yang ketiga, 3 saf jika makmum ramai. Yang keempat, solat jenazah dilakukan di masjid. Yang kelima, mengangkat 2 tangan pada tiap kali takbir. Dan yang keenam, memperlahankan bacaan. Untuk pengetahuan awak, solat jenazah ni tak ada rakaat ya. Jangan memandai awak kata ada rakaat je. Yang mana solat jenazah ni hanya dalam keadaan qiyam sahaja. Bagi yang mampu. Yang tak mampu, bolehlah duduk. Okay, kaifiah solat jenazah, iaitu cara-cara solat jenazah. Yang pertama, niat serta takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua dan membaca selawat. Okey, niat. Okey, yang pertama, niat serta takbiratul ihram. Okey, niat. Kemudian takbir Allahu Akbar dan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua dan membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Okey, takbir yang kedua. Takbir yang ketiga, baca dan doanya. Allahumma ighfir lahu, okey, bagi lelaki, ataupun laha, iaitu bagi jenazah perempuan. Warhamhu ataupun warhamha,
wa'afihi ataupun afiha, wa'afu anhu ataupun anha, wa akrim nuzulahu ataupun laha, wa wasi' madhalahu ataupun madhalaha, wa arsilhu ataupun wa arsilha, bil ma'i wasalji wal baradi wa nakkihi minal hataya. Okey, bagi lelaki, untuk jenazah lelaki lahu, bagi untuk perempuan laha bacaannya. Okey, untuk takbir yang keempat, dan memberi salam. Okey, takbir yang keempat, okey, bacaannya Allahumma la tahrimna ajrahu ataupun ha, wala taftinna ba'dahu ataupun ha, wa'fir lana walahu ataupun walaha. Okey, hu bagi jenazah lelaki, ha bagi jenazah perempuan. Okey, dah habis baca, okey, kita memberi salam. Okey. Okey, lafaz niat solat jenazah. Okey, lafaz niat solat jenazah untuk jenazah dewasa, jenazah lelaki, usalli ala hazil mayyiti arba'a takbiratin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Okey, bagi jenazah lelaki, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir menjadi imam ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat bagi solat jenazah perempuan, usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir menjadi imam, itu ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, perbezaannya untuk niat solat jenazah lelaki dan perempuan, kita tengok kepada al-haza al-maiti. Bagi lelaki, kalau perempuan hazihil mayitati. Itu bagi jenazah perempuan. Okey, untuk jenazah kanak-kanak, niat solat jenazah kanak-kanak. Okey, untuk kanak-kanak lelaki, usalli ala hazal mayyiti at-tufli arba'a takbiratin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir menjadi imam ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okay, untuk kanak-kanak perempuan, usalli ala hazihil mayyitati tuflah arba'a takbiratin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir menjadi imam mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, perbezaan niat solat jenazah kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan, perbezaannya hanya di sini saja. Hazal mayyiti tufli, ini bagi kanak-kanak lelaki. Untuk kanak-kanak perempuan, hadhil mayyitati at-tuflati, itu bagi kanak-kanak perempuan. Hikmah solat jenazah. Yang pertama, untuk mendoakan dan memohon keampunan untuk jenazah. Yang kedua, menunjukkan persaudaraan sesama Islam. Yang ketiga, memotivasikan diri supaya bersedia menuju kepada kematian. Yang keempat, tanda perhormatan terakhir ke atas jenazah. Biasanya kalau bagi orang yang menguruskan jenazah ataupun kita sendiri kan, bila kita tengok satu kematian tu, ia boleh menyedarkan diri kita sendiri. Sebab itulah difardu kifayahkan untuk pengurusan jenazah ni, biar semua orang ingat tentang kematian. Macam mana kita nak buat persediaan, persediaan untuk sebelum kematian kita. Bila kita tengok, kita sedar, kan, kita rasa takut. Persediaannya, buatlah perkara kebaikan, amal soleh dan apa yang disyariatkan oleh Allah, kan, solat 5 waktu jangan tinggal, puasa jangan tinggal, itu antaranya sebagai persediaan sebelum menuju kematian.
Okey, sampai sini saja untuk solat jenazah. Okey, kebiasaannya kalau awak tengok solat jenazah ni, biasanya ada berita tentang para ulama ada yang meninggal kan. Yang terbarunya iaitu Ustaz Harun, kalau tak silap Ustaz ya. Yang mana Datuk Dr. Harun, iaitu Ustaz yang mana ia merupakan salah seorang tokoh ilmuwan, tokoh ulama bagi kita, yang mana ia meninggal semasa menjalani perubatan di Amerika, yang mana orang di Malaysia ni menjalankan ataupun melaksanakan solat jenazah secara ghaib. Secara ghaib, ya, boleh, iaitu disyariatkan oleh mazhab Syafi'i, yang mana kebiasaannya bila seseorang tu yang memberi manfaat kepada kita ataupun inilah antara contohnya iaitu tokoh ulama kan, ilmuwan, boleh untuk melaksanakan solat secara ghaib, yang mana ia tidak berada di tempat kita pada waktu tu, boleh ya. Betapa beruntungnya bagi orang-orang yang orang-orang yang memberi, banyak berjasa lah, banyak berjasa dari segi ilmuannya kan. Ya, alhamdulillah lah dia, mudah-mudahan dia di sana akan diberi ganjaran daripada Allah semasa di dunia ni. Sampai sini sahaja. InsyaAllah akan datang untuk subjek ibadah. Memang inilah antara orang kata tajuk yang terakhir untuk darjah 5. InsyaAllah selepas ni kita akan belajar tentang darjah 3 dan darjah 4 ya. Belum habis lagi untuk subjek ibadah ni. Banyak lagi. Darjah 3 dan 4. Yang mana awak dah belajar darjah 3, 4, kita ulang balik. Okey, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.